Rakyat miskin yang terbela. Belanjawan 2024 yang dibentangkan Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat lalu merupakan lambang keprihatinan beliau yang konsisten membela kehidupan rakyat miskin serta golongan bawahan yang kurang berkemampuan. Di sebalik tiada gegak gembita projek-projek besar diumumkan dalam belanjawan itu, Anwar sebaliknya memperlihatkan jati dirinya yang tidak pernah terpisah dalam membela golongan susah di negara ini. Itulah roh dan jiwa susuk tubuh yang bernama Anwar Ibrahim yang sudah sebati membela nasib golongan miskin serta terpinggir. Dalam keadaan negara dijangka akan menanggung beban subsidi berjumlah 81 bilion ringgit pada tahun depan, subsidi akan dilaksanakan dalam bentuk bersasar bagi meminimumkan kos sara hidup rakyat, tidak lagi dalam bentuk pukal seperti sekarang. Dalam hal ini, hanya rakyat bawahan atau B40 terus menikmati subsidi, manakala golongan M40 dan T20 dan warga asing akan membayar pada harga biasa. Buat permulaan, pelaksanaan subsidi bersasar akan diperkenalkan dalam penjualan minyak diesel bagi mengelak ketirisan dan penyeludupan, tetapi sejumlah pengguna terpilih akan terus menikmatinya. Berikut adalah antara beberapa perkara yang dilakukan Anwar dalam belanjawan 2024 yang jelas memperlihatkan jiwanya adalah bersama golongan rakyat bawahan. Pertama, memperuntukkan dana sebanyak 2.6 bilion ringgit untuk subsidi untuk pesawah dan nelayan bertambah 600 juta ringgit berbanding tahun sebelumnya. Kedua, menaikkan sumbangan tunai rahmah daripada RM3,100 kepada RM3,700 dengan bayaran pertama dinaikkan daripada RM300 kepada RM500. Sementara untuk belia, ia dinaikkan daripada RM350 kepada RM500. Ketiga, memberi rebat bil elektrik sehingga RM40 sebulan kepada isi rumah miskin Tegar dengan peruntukan RM55 juta setahun. Keempat, menyediakan peruntukan sebanyak RM150 juta bagi menyelenggara dan memperbaiki tandas awam termasuk tandas sekolah di seluruh negara. Kelima, memastikan tindakan diambil sesegera mungkin dalam tempoh 24 jam setelah menerima aduan bagi membaiki jalan-jalan berlubang di Jalan Persekutuan di seluruh negara. Menetapkan yuran pendaftaran memasuki universiti awam dihadkan tidak melebihi RM1,500 supaya pelajar yang layak mendapat pendahuluan daripada pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mampu membayar jumlah tersebut. Seterusnya, yang keenam, memastikan universiti awam tidak boleh menghalang pelajar yang tidak mampu membayar yuran pendaftaran daripada mendaftar subjek pada setiap semester atau menduduki peperiksaan mereka. Ketujuh, memperuntukkan sebanyak 1.2 bilion ringgit untuk melindungi kesejahteraan dan mendaya upaya orang kurang upaya OKU, khusus dalam penjagaan OKU kronik yang terlantar, OKU tidak upaya bekerja dan allowance pekerja OKU. Ke-8, kadar allowance pelatih OKU yang mengikuti program pemulihan dalam komuniti turut ditingkatkan kepada RM300 sebulan berbanding RM150 sebelum ini dan langkah ini akan memberi manfaat kepada lebih 18,000 pelatih OKU dengan tambahan peruntukan RM30 juta. Melihat sebahagian daripada fakta di atas, termasuk pembayaran insentif RM2,000 untuk kaki tangan awam dan RM1,000 bagi pesara, Anwar terus peka kepada golongan tersebut. Satu pendekatan yang pastinya mendasar terus ke jantung mereka yang memerlukan insentif tersebut, dan Anwar melalui apa yang diumumkannya dalam belanjawan 2024 itu kekal daripada dahulu sehingga kini adalah pejuang rakyat marahin dan golongan miskin yang amat membanggakan. Jika kita melihat dengan mata hati dan minda yang bersih, pasti apa yang terkandung dalam belanjawan 2024 amat melegakan bagi membantu negara terus membangun ke arah kemiskinan tegar sifar. Syabas dan tahniah Kerajaan Perpaduan Madani atas keprihatinan dan kepedulian terhadap golongan miskin dan belanjawan 2024. Terima kasih Perdana Menteri. Selamat maju jaya Malaysia.